Dapat tak shoot lagi ni? Bro, ni kita ada problem sikit. Tu, Raisya dia minta break lepas makan kan. Masalah aku ke sekarang ni, tak kan? Ya, aku tahu bukan masalah kau, tapi itulah aku dah panggil dia banyak kali, dia yang degil. Aku tak tahulah, kau ni suka sangat salahkan orang. Sebenarnya salah kau sendiri, tahu tak? Patutlah producer tak suka ambil kau. Tak tahu. Oh. Bos. Kenapa dengan dia? Ui, dia kesian. Kepala sakit, perut sakit. Tak larat kesian. So, macam mana tu? Macam tu lah. Kena rehat lah. Macam mana tu? Thank you. Sayang, kenapa? I sakit perut. Mana kau ubat dah? Dah makan dah. Tapi I sakit perut. I rasa I migraine. Bahu I sakit. I punya kaki pun terseliur. Macam-macam lah hari ni. Habis tu macam mana kata nak jadi pelakon? Ya. Tapi pelakon pun manusia juga. Ada hari diorang tak boleh nak perform. Oh no, banyaknya masalah dia. Syira sakit Banyak betul perut, sakit. migraine, kaki terseliur. Kalau sakit hati macam mana? Sakit hati kena ubat sendiri. Ubat sendiri, ya. Kadang-kadang orang nak raih perhatian dengan cara menipu ni. Ya. Ada orang buat, dia nampak comel tak Sugi. Yang macam tadi kita nampak, alah, comel je. Tapi ada orang, maaf cakap lah, dia nampak menyakitkan hati. Macam Sugi cakap tadi lah. Kalau saya sakit hati, tak kena ubat sendiri. Masih comel lah. Masih comel Okey, lagi masih di mata comel. saya. Baik, tapi saya tidak perlukan perhatian. Saya perlukan perhatian anda, tapi saya tidak ketagih perhatian. Okey, dan baik. untuk itu kita nak persilakan dua orang tetamu di studio kita. Di sebelah kiri Sugi berdarah manis. Mimi Lana. Assalamualaikum Mimi, apa khabar? Hai Mimi. Sihat Mimi? Alhamdulillah. Rasanya kali pertama saya bergabung Kali pertama dengan juga, betul? betul? Mimi, ya? Okey, Betul. baik. Dan di sebelah Mimi, Sebelah Syira. kanannya adalah Tuan, maafkan saya, adalah Encik Rizwan Zamri selaku perundi motivasi. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Luar biasa hebat. Luar Luar biasa. biasa. Wah, Okey, kita kat baik. sini pun luar Mungkin biasa saya rasanya. boleh bacakan komen di Facebook dahulu Ya. sebelum kita mulakan perbincangan kita, ya Syira. Daripada silakan. Farhan, kalau nak menipu, tujuan pergi ke arah sudut positif seperti terpaksa tipu sebab nak jimat duit, okey, boleh diterima. Kalau menipu ke arah sudut negatif, seperti terpaksa tipu sebab nak ponteng kerja, tidak boleh diterima. Baik, Farhan, kami dengar pendapat anda. Dan satu lagi, kalau Okey. boleh kita kongsikan daripada Sarah Shafzifli. Katanya bergantung pada keadaan, ada benda yang kita tak boleh prank. Jangan terlalu kebaratan. Ada hal yang sensitif perlu kita elakkan sekarang zaman viral. Allahualam katanya. Okey, baik Sugi, untuk kita kickstart, untuk kita mulakan kita punya perbincangan pada hari ini. Mungkin saya boleh mulakan dengan Encik Rizwan terlebih dahulu. Bercerita mengenai menipu, satu hal. Bercerita mengenai perlukan dan juga laparkan perhatian. Sebagai seorang manusia yang normal, yang rasional, adakah normal untuk kita manusia ni perlukan perhatian? Oh, okey, menarik ya. Jawapan tu, soalan tu menarik. Okay, jawapan insya-Allah lah saya akan okey, tapi sebelum tu nak pantun boleh? Boleh, silakan Encik Rizwan. Silakan. Sugi dan Syira suka berjalan. Okey. Berjalan dan makan membawa teman. Nama dia beri Muhammad Rizwan. Salam bahagia, salam perkenalan. Salam bahagia, salam perkenalan juga. Okey, baik. Okey, baik. Sebenarnya dia adalah normal sebenarnya. Manusia yang normal, dan orang kata apa, kalau ikut dari psikologi, kita memang perlukan orang kata apa, sebab manusia suka diberi perhatian. Suka diberi pujian dan penghargaan. Itu satu benda yang lumrah, fitrah yang ada. Kalau orang tak puji, dia akan terasa sikit hatilah. Kan, tiba-tiba contoh ada adik-beradik kan, tiba-tiba ibu dan ayah beri perhatian pada adik-beradik yang lain. So secara semua jadi benda itu akan terasa macam kenapa kan, lama-lama dia akan bawa diri dan mungkin boleh buat jadi penyakit. Tetapi apabila terlalu lapar atau ketagihan untuk perhatian, dia jadi satu penyakit. Okey. Sebab kalau kita tak nak, sebab semua orang ingin kisah dia. Maknanya semua orang ingin jadi watak hero, watak heroin lah. Tetapi agak tidak normal kalau dia tak nak langsung namanya ataupun dirinya dia dikenali.
Dekat sekolah pun at least kita nak cikgu kenal kita. Ya. Betul. Kan, tetapi kalau kita tak nak langsung, itu mungkin tidak normal, mungkin upbringing childhood tu dia ada sedikit mana-mana kekurangan kat situ. Cara dibesarkan, dia jadi sensitif, dia jadi tak nak ke hadapan, kan. Dia suka di belakang. Dia mungkin masa cara pembesaran tu tidak normal. Jadikan dia personality begitu. Tapi secara normalnya memang kita perlu dilihat. Kita suka diberi perhatian, suka dijadikan kata apa, dilihatlah, kan, untuk dapat penghargaan kita. Okey, jadi secara amnya setiap individu sukakan perhatian dan perlukan perhatian. Tetapi ikut personality masing-masing, ada yang macam introvert, dia tak suka. Dari kecil sampai besar dia tak suka. Ada yang masa kecil mungkin sukakan perhatian, tetapi semakin dewasa tidak sukakan perhatian. Dia macam suka, alah jangan panggil saya cikgu, jangan panggil saya, jangan panggil bunyi-bunyikan. Kan? Baik, kita nak tanya Mimi pula. Mimi sebagai selebriti, nak tak nak Mimi, perhatian itu sentiasa ada pada Mimi, kan? Dan pentingnya perhatian juga untuk Mimi, orang kata, sustain dalam industri hiburan ini. Tetapi kadang-kadang apa yang kita lihat sebagai netizen, kan, orang kata layman dari luar ni, ada orang sudah pun ada perhatian itu, tapi apabila mereka lakukan orang kata untuk promosikan, katakan lagu ke filem ke dan sebagainya, dia buat gimmick-gimmick. Itu macam mana? Apa pendapat Mimi sebagai seorang yang dalam industri itu sendiri? Sebab sekali buat okey Mimi, dua kali buat okey lagi, netizen terima. Tiga kali, alah dia gimmick lah saja, nak perhatian sahaja. Bagi saya sebagai orang dalam industri ni, kita memang perlukan perhatian lah untuk it's a business punya industry, which is kita nak jual barang, dan kita perlukan perhatian and marketing, kan. Tetapi kita janganlah pergi too extreme sehingga jimik menipu orang. Sebab benda itu akan makan diri kita balik, kan. Benda tak bagus. Jadi kalau boleh kita buatlah benda yang positif rather than negatif, kan. Okey, jadi ianya diperlukan, tetapi ada hadnya, ada batasnya. Dan janganlah sehingga ketagih sangat dan memalukan diri sendiri, kan. Jangan ekstrim sangat. Saya suka awak cakap buat satu perkara itu sampai ekstrim, sampai dah menipu banyak kali, sampai orang tak percaya. Kita bercakap mengenai kesan. Kesan menipu dan juga kesan kalau kita tak raih perhatian yang kita mahukan. Kalau boleh dari sudut Encik Rizwan sendiri, apa agaknya kesan dari kalau kita tak dapat apa yang kita inginkan melalui penipuan kita, dan juga tak dapat dalam menipu ni orang tak suka. Tak dapat pula perhatian yang kita mahukan. Okey. Dia hidup dia akan lebih sengsara. Sebab bila orang yang nak raih perhatian, biasanya dalam psikologi dirinya mungkin kata apa, insecure, kurang kasih sayang, rasa terpinggir, ya, rasa tak penting. Jadi apabila dia menipu untuk dapatkan satu benda yang positif, kan, daripada orang dia terpinggir, dia dapat perhatian, jadi famous, popular, viral. Jadi apabila dia buat satu benda tu, dah jadi macam orang dah tahu, kan, jadi satu kecaman untuk dia. So dia akan lebih hidup dia lebih sengsara. So dia akan gunakan taktik, strategi yang lain untuk dapatkan benda tu, sebab jadi ketagihan, kan. Orang tak kenal tiba-tiba jadi popular, kan. Jadi artis ataupun bukan artis lah, selebriti TikTok, kan, atau sebagainya, orang kenal, satu Malaysia kenal. Tiba-tiba dia dapat kecaman, dia satu benda yang dia tak boleh. Dia mungkin dia sampai sakit mental, kan, kalau tak dirawat. Dia perlukan, dia akan gunakan apa saja untuk mendapatkan perhatian semula. Ya, betul. Tetapi Encik Rizwan dan juga Mimi, kita tahu sesetengah orang suka menipu sebab situasi. Bukan suka menipu lah. Situasi tu sebegitu. Mereka dipaksa untuk menipu. Kadang-kadang kita pun jujur. Kadang-kadang kita pun tak nak keluar. Jadi nak bagi alasan tu kira menipulah juga. Tipu sunat. Kan? Tapi itu kita ada sebab kita menipu. Tetapi kadang-kadang yang ketagih sangat menipu ni, Mimi pernah tak dalam situasi yang Mimi tahu dia ni tengah menipu dan dia akan menipu sebab memang dia dah ketagih menipu sebab dia perlukan perhatian? Saya pernah je berdepan dengan orang yang macam ni, tapi selalunya saya akan let go sebab saya cuba put myself in their shoe, sebab kita tak tahu apa yang dia lalui, kan. Jadi cuma bagi saya benda tu habit. So menipu ni habit. Sama juga dengan mencuri, kan. Bila kita dah
selalu sangat buat benda tu, kita buat kita dah tak sedar. Dan kita ni asyik menipu. So kita kena kurangkanlah menipu tu kan supaya benda tu tak jadi habit. Macam tadi saya sempat berbual dengan Encik Ridwan dan juga Mimi. Ada orang dia tidak pun memiliki kereta mewah ataupun mungkinlah materialistik ni lah, beg yang mewah dan sebagainya, tetapi mereka akan menipu supaya dapat perhatian ataupun dia sewa kereta ke, pinjam beg kawan ke, saja nak show off kan. Itu ketagih perhatian juga. Mimi pernah ada kawan ke sesiapa dalam industri? Tak payah sebut nama. Buat masa sekarang my surrounding tak ada lah macam tu kan. Alhamdulillah. Okay. Tapi kadang-kadang benda tu diorang buat sebab diorang nak dapatkan self confident tu. Tapi lama kelamaan diorang jadi ketagih lah buat benda tu kan. Bila jadi ketagih, benda ni takut dibiarkan lama, dia akan jadi toxic. Dia akan jadi satu benda yang tak bagus lah kan. Kita tak nak benda tu. Dia perasaan yang macam rasanya diagung-agungkan oleh orang di sekeliling. Jadi mereka perlukan ketagihan itu. Tapi bila dah sampai masa nanti, bila dah orang tak bagi perhatian, what else? What else? Kena carilah cara lain untuk menipu lagi. Itu yang sampai sanggup buat konten-konten memalukan diri dan sebagainya. Dan bercerita mengenai perlukan perhatian, ketagih perhatian ini. Mungkin ada sesetengah golongan yang kata orang terlibat dengan ketagihan perhatian ini. Siapa antara golongan-golongan yang terlibat dengan ketagih perhatian ini sehingga mereka sanggup menipu? Okey, ada beberapa lah dalam kes saya lah. Dalam kes saya dia terutama dalam keluarga golongan-golongan yang biasa selalunya adalah golongan yang perlukan kasih sayang sebab dia dah dapat kasih sayang itu. Biasanya seorang ibu kan dia dah dapat kasih sayang seorang anak. Apabila berkahwin kan bila anak kesayangannya kan beralih arah kepada isterinya. So mungkin sikit sebanyak dia rasa insecure kan. Mula-mula dia rasa macam kenapa kasih sayang itu semakin lama semakin hilang. Okey, mungkin perhatian tu tak arah kepada isteri kan. Lama-lama dia jadi iri hati dan sebagainya. Itu golongan pertama yang biasanya dalam kes saya akan berlaku ibu-ibu tak semua ibu begitu, tapi ibu-ibu yang macam ni yang toksik lah. So dia akan create penipuan, ibu sakit tolong balik kampung sebab selalu terjadi apabila situasi anak dia nak berjalan ke, dah plan something ke dan sebagainya. So dia nak menggagalkan untuk terus disayangi. Itu yang golongan pertama lah. Yang kedua lah yang ramai. Ini yang mungkin pihak mana suami atau lelaki yang mungkin akan marah sebab memang kebanyakannya suami akan ada golongan ini akan suka banyak menipu. Terutama dalam kes poligami lah. Kes poligami. Ini saya dedahkan sebab melalui kes biasanya suami akan mengekalkan kekuasaan ataupun mengekalkan ego dia untuk mendapatkan maintain masalah tu tak terus berlarutan lah. Contoh kita tengok dalam Madu 3 kan, tapi itu dialog piramidi. Dia ceraikan yang tapi yang ni dia kata okey, kalau isteri kedua buat hal saya akan ceraikan. Dia cakap pada isteri pertama. Dengan isteri kedua pun dia cakap macam mana? Kalau dia buat hal atau meroyan ke atau something ni, saya akan ceraikan. So benda tu yang dia bermain 2-3 tahun, bertahun-tahun. Itu macam emotional blackmail lah juga. Yes, betul. Tapi benda tu yang sama juga dia akan bawa. Bila benda tu kata apa kantoi, isteri pertama kedua tahu, dia akan gunakan taktik lain pula untuk terus penipuan. Yang ketiga ialah yang biasa kes yang berlaku, kes menantu lah, isteri, golongan isteri yang gunakan penipuan ni apabila dia tak selesa berada di biasanya perkahwinan yang awal lah. Kan tak selesa di rumah mentua, dia akan create sakit lah, migraine lah. Kan bila suami dia rancak berbicara dengan mak dia kan, dekat situlah dia migraine datang. Kan tiba-tiba sakit. Dan benda-benda macam ni akan dilihat pola pattern yang sama setiap kali balik kampung. Baik. Tetapi apa yang Encik Ridwan kongsikan sekarang ini tidaklah begitu ekstrim kan, kata ibu yang perlukan perhatian, itu sebab perlukan kasih sayang, ataupun si menantu nak balik rumah mak dia, mungkin dia kurang selesa. Dan selepas ni mungkin kita nak tanya Encik Ridwan, bagi mereka yang ada masalah mental di mana mereka ketagih perhatian, digelar pathological liar juga kan. Tapi selepas ini, jadi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita. Jom kita tengok. For me, it's not necessarily a bad thing lah. Sometimes macam it's actually a positive thing juga. Let's say macam contoh kan, macam boyfriend dengan girlfriend, and then yang boyfriend tu terlampau busy, so girlfriend tu mestilah nak macam
ambil perhatian dia. So they do things yang macam untuk bagi boyfriend tu bagi perhatian dekat dia. Tapi for me, as long as dia tak terlampau over ataupun tak sakit hati orang ke apa ke, I think it's okay lah. It's fine. Bagi saya benda tu tak elok, tapi benda ni semua akan go back kepada apa reason dia buat macam tu. So sebagai contoh, kalau dia menipu tu sebab dia cuba untuk menyorokkan benda yang salah, dan benda tu salah lah sebab negatif. Tapi kalau contoh dia buat tu sebab dia ada reason yang baik kenapa dia buat dan dia terpaksa menipu, dan bagi saya itu walaupun masih salah tapi masih boleh diterima. Saya pernah menghadapi situasi ini di mana orang menipu untuk mendapatkan perhatian. Saya tak layan sangat, tapi saya cubalah tanya juga, buat fact finding jika dia dalam kesusahan ke, kesedihan ke. Jadi saya nak tahulah apa reason dia, kalau mana tahu saya boleh membantu. For me, I akan tengok cara dia macam mana lah. Macam it can be, I can try to ask her ke apa ke, macam try selidik ke sebenarnya dia kenapa ke, sebenarnya dia lonely ke, atau sebenarnya dia ada benda nak cakap tapi dia tak nak cakap directly, you know. So dia buat macam tu, ataupun dia tengah sedih ke. So kita kena tengok juga situation dia sebenarnya. Baik Syirah, itu dia pandangan mereka, dan pelbagai pandangan juga dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook WHI. Betul. Antaranya kalau boleh saya baca daripada Halijah Hanif. Salam ceria WHI TV3. Hai, salam ceria Puan Halijah. Penipuan menjadi-jadi sekarang ini bukan untuk perhatian tapi untuk keseronokan, untuk kepuasan dan juga untuk keuntungan. Dari kanak-kanak dewasa malah usia dah penghujung pun masih lagi suka menipu. Mungkin hobi sama agaknya. Okey, hobi hobi menipu ya. Pelik hobi yang mereka yang suka menipu ni. Baik, berbalik pada soalan tadi Encik Ridwan, berkaitan dengan mereka yang suka menipu yang dalam kategori penyakit mental, mitomania ataupun mitomania. Mungkin Encik Ridwan boleh kongsikan. Okey, baik. Mitomania ni satu penyakit lah. Dia berbeza dengan orang yang menipu untuk selamatkan diri dia. Mula-mula biasanya dua lah. Selamatkan diri dia, kan? Ada satu lagi untuk dapatkan perhatian. Okey, biasanya mungkin ada satu kesilapan yang dilakukan. Jadi dia nak tutup kelemahan itu. Jadi dia akan satu lagi adalah dengan dia mungkin tak ada siapa-siapa, orang biasa tapi nakkan perhatian. Okey, biasa begitulah. Tetapi mitomania ni adalah satu benda yang dia create, dia dah jadi satu habit, jadi hobi. Dan dia menipu tu bukan untuk tujuan apa-apa, just untuk create satu cerita. Dan biasanya mitomania ni dia ciri ataupun dia bercerita dramatis. Dramatis, lepas tu dia sangat detail. Dia boleh plan dan dia berulang-ulang kali. So kalau kita tengok dalam filem pun ada dilakukan penyakit mitomania ni. Tapi orang yang mempunyai penyakit ni, dia tahu tak dia menipu? Dia tahu tak? Sebab dia sedar ke tidak ni? Kita tahu orang tu menipu, tapi kadang-kadang kita orang kata play along je lah. Kau tipu-tipu lah. Kau nak perhatian, kita bagi je lah perhatian tu. Tapi dia tahu tak? Dia tahu. Tapi dia cuba abaikan benda tu sebab dia dapat satu benda yang dia nak. Dia nak, kan? Sebenarnya dalam manusia ni dia ada helah bela diri, self defense mechanism. Semua orang ada. So ada masa dia guna, ada masa tak guna. Dia ada 20 helah bela diri ni kalau kita lihat lah. So yang macam ni dia adalah gunakan satu pattern nama dia rasionalisasi. Rasionalisasi ni adalah satu benda yang keadaannya dia nak dapatkan satu keselamatan diri dia. So dia sampaikan, kadang-kadang tu dia abaikan orang lain. Kalau dia tak dapat apa, dia akan menyalahkan orang lain. Kadang-kadang bila dia tak dapat keperhatian, dia kata dia saja tak nak. Dia saja tak nak. Kan? Mungkin dia tak masuk. Cover line kan. Dia out kat status kita macam-macam lah. Kan? Okey, Encik Rizwan, kalau boleh saya tambah sikit soalan lah kan. Dalam kita meraih perhatian orang ni, ada beberapa perkara yang kita tidak seharusnya sentuh. Mungkin mengenai perkara-perkara yang sensitif. Kita ada nama ibu bapa yang perlu kita jaga dengan baik. Kita ada nama pasangan dan juga nama keluarga. Sejauh mana agaknya batas untuk seseorang itu jangan cross the line lah orang kata dalam kita nak meraih perhatian orang ni? Okey, baik. Sebenarnya kita ingat bahawa bukan hanya kisah kita, tapi ada kisah mereka, kisah dia. Tak semua orang hari-hari kisah dia saja. Kan, ini nama penyakit mental. Dia kategori narsistik. Narsistik mana dia nak terlalu perhatian. Diri dia je hero. Kalau orang cerita, dia divert pada diri dia juga. Kan, jadi kita kena macam
kita balik kampung kan, kita bersama ibu, kita letakkan hero tu atau watak utama adalah pada orang itu. Sebab orang yang mengikut kajian, mereka yang disayangi atau lebih disukai adalah orang yang banyak memberi perhatian pada orang lain. Betul. Kan dia banyak mendengar, bukan banyak bercakap. Betul. Kan jadi kita berikan watak utama kepada orang lain, dan orang tu akan rasa senang dengan kita. Okey, baik. Baik, dan saya nak tanya Mimi, bila kita bercakap mengenai mereka yang ketagih perhatian ni, bukan sahaja mereka yang menipu, tetapi orang dari segi penampilan, mereka gerak-geri, mereka cara mereka bercakap. Kan kadang-kadang kita duduk satu meja bercakap, tapi ada seorang ni je dia je nak bercakap sebab dia perlukan perhatian. Dia tak dengar pun apa orang lain cakap, dia seorang dia cakap. Ataupun dia dalam satu majlis tu dia perlukan perhatian, jadi dia berpakaian outstanding. Dia nak tenggelamkan orang lain. Kalau pergi perkahwinan orang pun dialah yang nak macam pengantin kan. Dalam situasi sebegini mesti orang lain, orang sekeliling akan rasa kenapa dia ni kan, kalau pergi perkahwinan dia macam dia yang nak kahwin, padahal bukan pun dia nak kahwin. Nak perhatianlah tu. Mimi dalam situasi sebegitu, Mimi pernah tak berada dalam situasi sebegitu? Okey, kalau saya berada dalam tegurlah sesiapa yang macam tu. Kalau saya berada dalam situasi yang macam tu, selalunya macam Cik Ridwan cakap tadi, saya akan biarkan orang tu jadi hero lah dekat situ kan. Supaya saya pun tak apa orang panggil? Nak menegur ni pun kena ada adab juga. Nak menegur orang kan. Kita tak boleh nak simply nak tegur orang kan. Jadi kalau saya dalam situasi tu, saya lebih memilih untuk jadilah hero kan. Buatlah I behave myself. Untuk kita elak perbalahan lah kalau orang kata. Macam saya, pengalaman saya pernah berhadapan dengan beberapa individu. Kalau dia beli barang baru yang branded, dia suka, katakanlah sunglasses dia, specs mata dia suka selit-selit tunjuk. Ada yang kalau dia pakai banyak barang emas, tangan macam ni serius saya cakap. Saya pernah jumpa individu yang kalau dia pakai banyak barang kemas termasuklah cincin, tangan dia macam ni, dia jalan macam ni, angkat beg macam memang kelakar. Kita tahulah dia macam alah tak show off. Saya tahu awak tahu. Jadi dalam situasi sebegitu saya just macam tegurlah. Cantik awak. Dan memang kita tahu dia nak tunjukkan dia perlukan perhatian. Ya, kita bagi dia perhatian kan. Betul. Jadi kita jadi hero lah ya. Kita jadi hero. Kita mengalah je untuk dia. Macam Sugi dengan Syirah cakap ni, kita bagi hero jadi hero. Mereka ni jadi host. Okey. Encik Rizam cakap mengenai kita dah bagi mereka ni jadi hero. Kita dah bagi mereka ni outstanding. Kita dah bagikan mereka ni perhatian. Sebenarnya macam mana untuk kita bantu orang-orang yang attention seeker ni lah, senang cerita, supaya perkara ini tidak menjadi habit. Terutamanya dalam kalangan anak-anak muda kita yang semakin hari kita nampak trendnya senang mudah viral dan sebagainya. Alright. Silakan. Baik, pertama sekali ini tugaran pada masyarakat, terutama peranan kita bersamalah untuk membantu mereka, sebab kita tak nak mereka lama-lama akan terdedah kepada penyakit mental. Penyakit mental ni dia akan lebih teruklah, maknanya perlu terapi yang lebih intensif daripada pakar. Tapi kalau kalau kita dengar hari ini rancangan yang hebat ni, kita rasa kita mungkin ada ciri itu. Jadi kita perlu dapatkan bantuan. Pertama sekali kawan baik ni, orang yang terdekat, sebab orang-orang macam ni dia ada kelemahan dia. Manusia ni ada kelemahan dia. Terutama orang-orang yang disenangi, kawan baik ni tegur dia cara baiklah, berhemah. Kata apa, kau ni ada ciri-ciri macam ni, sampai bila kau nak jadi macam ni. Sebab kita akan ada tahap umur kita. Kita akan letih dan penat buat satu benda. Yang akhirnya kita tak nampak kejayaan tu semakin lama semakin merudum dan sebagainya. Jadi kita akan rasa penat dan kita akan rasa kita akan jadi sakitlah dengan keadaan itu, menderita. Jadi kita nak bahagia dengan cara normal. Jadi kawan baik dan ahli keluarga. Ahli keluarga, sebab kadang-kadang kenapa orang jadi menipu, jadi ketagih perhatian, jadi narsis, sebab keluarga itu tidak menegur. Kadang-kadang menggalakkan. Mereka tahu tapi biarlah nanti dia sedar sendiri. Tapi lebih baik kita menegur supaya dia tidak terus menjadi lebih teruk. Kadang-kadang mungkin masa tu anak dia bujang. Bila berkahwin dia akan jadi lebih teruk. Dia akan jadi toksik pada keluarga, mertua dan mungkin kawan-kawan, tempat kerja dan sebagainya. Jadi orang-orang yang hidup penting ni, kawan baik, keluarga, dan juga mungkin orang-orang yang ada ilmu, orang ilmu sebab hari ini kan terdedah dengan perkara-perkara, contohnya video-video ringkas so orang-orang berilmu ni sampaikan ilmu-ilmu supaya mereka ni bagaimana untuk berkomunikasi, bagaimana jadi personality yang hebat dengan cara yang normal. Boleh
Ya, kan? Bukan dengan cara menipu. Dan dalam era media sosial hari ini, saya rasa setiap individu mempunyai kebebasan untuk meraih perhatian melalui platform-platform mereka. Kalau kita lihat di Instagram, TikTok dan sebagainya, ada je trend yang terkini yang setiap orang boleh ikut kan. Dan itu juga kadang-kadang boleh memudaratkan individu itu sebab mereka ketagih sangat dengan perhatian, nak je buat sesuatu konten, gilakan konten, sehingga kan ada seorang wanita di negara mana saya lupa, dia bukan traveller, tapi dia selalu buat green screen, dia buat acah-acah dia travel sebab dia perlukan perhatian itu. Lepas tu dia jujurlah, dia katakan saya sebenarnya tak travel pun, saya buat semua ni menggunakan green screen dan memang nampak real sebab saya perlukan perhatian itu. Jadi itu dari sudut yang ekstrim lah kan. Baik Mimi, sebagai seorang selebriti, personality, mungkin Mimi boleh juga berikan nasihat kepada mereka di luar sana yang ketagih perhatian. Always believe in yourself. You are enough. And tak perlu, kita kena selalu be grounded kan. Jangan melebih-lebih sebab bila kita melebih sampai ke tahap memudaratkan, dia akan jadi masalah mental lah. Jadi kita nak elakkan daripada masalah itu. Baik. Okey, less is more lah kata orang. Baik, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Rizwan Zamri dan juga kepada Mimi Lana atas perkongsian yang sangat baik. Saya kira Sugi, perhatian yang paling baik adalah kita beri perhatian kepada diri kita sendiri. Kita sayangi diri kita dan kita hargai diri kita sendiri. Dan yang penting juga Syira, apabila seseorang itu menegur kita berkaitan dengan tabiat kita ni, kita harus rela menerimanya. Janganlah kita orang kata live in denial sehingga kita membawa tabiat ini sehinggalah kita dewasa, sehinggalah kita dalam kubur tu orang tengok kita, dia ni dulu kan suka sangat ketagih perhatian. Sampai ke kubur dia bercari. Orang tengok dia ni kan dulu selalu menipu. Suka sangat perhatian. Dah tak guna dah mati pun orang masih lagi kaitkan kita dengan personality kita yang suka sangat perhatian. So tak boleh guna dah arwah baik orangnya. Okey, baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi kita akan bersama dengan Mimi Lana sekali sahaja lagi.